Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan jadual perlawanan Liga Perdana Inggeris yang akan berlangsung pada malam ini serta awal pagi esok. Newcastle akan menentang pasukan Nottingham Forest, Bournemouth akan menentang pasukan Fulham, Sheffield United akan bertemu dengan pasukan Luton, Burnley akan menerima kunjungan pasukan Liverpool, Manchester United pula akan menentang pasukan Aston Villa pada jam 4 pagi esok. Dan berikut adalah kedudukan semasa Liga Perdana Inggeris. Sir Jim Ratcliffe sah jadi pemilik baru pasukan Manchester United. Sir Jim Ratcliffe akhirnya menambahkan penantian ramai peminat pasukan Manchester United di seluruh dunia apabila beliau telah mengumumkan pemilikan sebanyak 25% daripada keseluruhan saham kelab yang bernilai 1.25 bilion pound itu. Perkara itu berjaya dimuktamadkan sehari sebelum sambutan Hari Natal tempoh hari, di mana ianya dianggap sebagai salah satu hadiah yang istimewa oleh sebahagian besar penyokong The Red Devil. Pemilikan tersebut membolehkan beliau yang juga pengerusi Ineos menggalas tanggungjawab dalam operasi pasukan bola sepak pasukan Manchester United. Sir Jim juga berjanji akan membawa semula kelab yang diminati sejak daripada zaman kecilnya itu kembali menjadi salah sebuah pasukan yang dihormati di seluruh dunia seperti mana yang pernah mereka lalui dahulu. Sebagai permulaan, beliau akan meneruskan proses penambahbaikan di Old Trafford yang menjangkau nilai 158 juta pound. Erik ten Hag mahu penyokong turun hidupkan kembali suasana di Old Trafford. Pengurus pasukan Manchester United, Erik ten Hag, meminta kepada semua penyokong mereka untuk datang ke Stadium Old Trafford pada perlawanan menentang pasukan Aston Villa pada awal pagi esok untuk menghidupkan kembali suasana yang pernah menjadi igawan ngeri kepada mana-mana pasukan yang akan berkunjung ke stadium mereka seperti mana sering berlaku kepada era Sir Alex Ferguson dahulu. Beliau juga mengakui yang anak buahnya memerlukan sokongan yang padu daripada setiap penyokong mereka untuk bertemu dengan pasukan bimbingan Unai Emery yang kini sedang beraksi dengan cemerlang. Beliau juga mahu melupakan kekalahan 2-0 kepada pasukan West Ham pada Sabtu lalu dan mahu memberikan fokus sepenuhnya kepada perlawanan akan datang. Ten Hag mengambil langkah tersebut selepas melihat Jurgen Klopp mengkritik suasana stadium Anfield yang tidak banyak membantu anak buahnya sebelum ini. Klopp mengatakan yang mereka memerlukan suasana tersebut menjadi pemain ke-12 untuk mereka, tidak kira dalam kejohanan apa-apa sekalipun. Justru dengan itu, Ten Hag juga mahukan Old Trafford kembali bergema seperti mana pada zaman kegemilangan mereka pada satu ketika dahulu. Manchester United berdepan dengan misi wajib menang ke atas pasukan Aston Villa dalam perlawanan yang akan berlangsung pada jam 4 pagi esok di Old Trafford. Bukayo Saka minta maaf kepada Kostas Tsimikas. Pemain sayap pasukan Arsenal, Bukayo Saka, memohon maaf kepada pertahanan kiri pasukan Liverpool, Kostas Tsimikas, selepas dia menyebabkan collarbone pemain tersebut patah dalam perlawanan berlangsung di Anfield pada hujung minggu lalu. Saka mengeluarkan permohonan maaf tersebut semasa press conference selepas perlawanan tersebut berakhir dengan menyifatkan insiden tersebut sebagai suatu di luar jangkaannya. Dia juga tidak berniat untuk melakukan perkara tersebut dan menganggapnya adalah 50-50 challenge, tetapi tidak pasti mengapa ianya berakhir dengan kecederaan yang begitu serius. Kehilangan Tsimikas telah memburukkan lagi krisis kecederaan pemain apabila mereka telah kehilangan Andy Robertson yang hanya akan kembali pada penghujung bulan Januari nanti. Joe Gomez juga merupakan pemain yang masuk menggantikan Tsimikas dalam perlawanan tersebut dan berjaya menggalas tugas di posisi itu dengan cemerlang sekali. Klopp juga tidak menolak kemungkinan seorang pemain muda iaitu Luke Chambers yang berusia 19 tahun untuk beraksi di posisi tersebut, memandangkan beliau pernah beraksi di posisi itu semasa di saingan UEL tempoh hari. Reece James selamat menjalani pembedahan. Pemain pertahanan dan juga kapten pasukan Chelsea, Reece James, selamat menjalani pembedahan pada bahagian hamstringnya di Finland dan akan berehat selama sekurang-kurangnya 4 bulan. Perkara itu disahkan sendiri oleh pasukan Chelsea, di mana tindakan melakukan pembedahan itu adalah untuk membolehkan kecederaan yang dialaminya tidak akan berulang kembali. James juga dilihat agak bergelut dengan prestasinya dalam musim ini selepas mengalami beberapa seri kecederaan, dan dengan pembedahan yang dilakukan kali ini dapat membolehkan dia terus pulih daripada kecederaan yang seringkali menghantuinya. Masa depan dia bersama dengan pasukan England juga boleh menjadi tanda tanya selepas terpaksa berehat selama 4 bulan dan dia dijadualkan akan kembali cergas sebaik saja sebelum kejohanan Euro berlangsung. Victor Osimhen tanda tangan kontrak baru dengan pasukan Napoli. Napoli mengumumkan yang mereka telah bersetuju untuk melanjutkan lagi kontrak penyerang mereka, iaitu Victor Osimhen. Kontrak tersebut dilaporkan akan berakhir pada tahun 2026 nanti. Perkara ini sudah pasti akan melegakan ramai peminat mereka di luar sana yang tidak mahu kehilangan pemain yang menjadi tulang belakang pasukan sejak menjuarai Serie A pada musim lalu. Kontrak terbaru itu juga mempunyai klausul perpindahan yang tidak dinyatakan, tetapi dipercayai bernilai tidak kurang daripada 120 juta euro. Chelsea yang sebelum ini menjadi pasukan yang kuat dikaitkan dengan penjara tersebut, bagaimanapun tetap akan cuba mendapatkannya menjelang bulan Januari nanti.
Rodri bakal terlepas asing menentang pasukan Everton. Pemain tengah pasukan Manchester City, Rodri, berkemungkinan besar akan terlepas asing menentang pasukan Everton nanti selepas dia mengalami kecederaan semasa membantu kelabnya menjuarai trofi Club World Cup minggu lalu. Dengan rekod Pep Guardiola agak goyah ketika kecederaan pemain tersebut, menjadikan asing menentang pasukan Everton nanti sebagai satu misi yang agak sukar, memandangkan pasukan Everton juga sedang berada pada tahap prestasi yang agak baik pada ketika ini. Rodri bagaimanapun memberitahu yang dia berada dalam keadaan yang agak baik pada ketika ini dan proses imbaskan lanjut akan tetap diadakan bagi memastikan dia benar-benar baik untuk turun berhadapan dengan pasukan Everton nanti. Bekas pengendali pasukan Manchester United akan menggalas tugas di Turki. Bekas pengendali pasukan Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, diberitakan sedang mempertimbangkan tawaran untuk menjadi pengurus di salah sebuah kelab terbesar di Turki. Solskjaer tidak terlibat dengan sebarang aktiviti pengurusan bola sepak sejak meninggalkan pasukan Manchester United. Kini sedang mengadakan perbincangan dengan pasukan Besiktas mengenai perkara tersebut. Besiktas baru saja menyingkirkan pengurus mereka iaitu Riza Kalimbai atas faktor prestasi yang tidak menentu pada ketika ini dan berharap Solskjaer sudi untuk menerima tawaran mereka untuk memulihkan kembali prestasi mereka dalam liga pada ketika ini. Perbincangan bagaimanapun masih lagi berada di tahap awal dan belum ada lagi kata putus daripada kedua belah pihak. Manchester United beri saingan kepada pasukan Liverpool. Liverpool yang sebelum ini dilaporkan berminat untuk mendapatkan Joshua Kimmich daripada pasukan Bayern Munich, kini terpaksa berhadapan dengan saingan daripada pasukan Manchester United. Di bawah pemilikan baru, United berkemungkinan berpeluang lagi untuk melakukan perbelanjaan besar untuk merombak kembali pasukan mereka sedang berada dalam keadaan yang tidak menentu pada ketika ini. Barcelona mahukan Andre. Barcelona menjadi pasukan terbaru untuk menyatakan minat mereka untuk cuba mendapatkan bintang pasukan Fluminense, iaitu Andre. Sebelum ini, Pep Guardiola sudah pun merancang untuk mendapatkan pemain tersebut, yang juga sudah lama diperhatikan oleh pasukan Liverpool dan juga pasukan Fulham. Arsenal sedia rombak barisan harapan. Arsenal dilaporkan sudah bersedia untuk merombak barisan serangan mereka dengan mahu menjual Eddie Nketiah pada bulan Januari nanti. Mereka meletakkan harga 40 juta pound terhadap pemain itu dengan beberapa kelab seperti pasukan West Ham, Brentford dan juga pasukan Crystal Palace berminat untuk mendapatkan khidmatnya. Manchester City buka mulut tentang Joao Cancelo. Manchester City akhirnya membuka mulut berkenaan situasi pemain mereka di Barcelona, iaitu Joao Cancelo, yang mahu beraksi secara tetap di sana nanti. City bagaimanapun menjelaskan yang Barcelona perlu membayar lebih daripada 26 juta pound untuk membolehkan pemain itu menjadi pemain mereka menjelang hujung musim nanti. Real Madrid sasarkan Theo Hernandez. Real Madrid meletakkan sasaran mereka untuk mendapatkan Theo Hernandez jika mereka tidak berjaya untuk mendapatkan pemain daripada pasukan Bayern Munich, iaitu Alphonso Davies. Spurs mahukan Santiago Jimenez. Spurs meletakkan Santiago Jimenez sebagai sasaran utama mereka pada bulan Januari nanti dan akan mengadakan rundingan segera dengan pasukan Feyenoord bagi mengelakkan pemain tersebut terlepas kepada pasukan lain. Selain itu, mereka juga meletakkan sasaran kepada dua pemain pertahanan, iaitu Jean-Claude Todibo dan juga Tosin Adarabioyo daripada pasukan Fulham. Newcastle akan cuba bawa masuk beberapa pemain baru. Director of Football pasukan Newcastle United menjangkakan mereka akan cuba mendapatkan pemain baru seperti pemain pertahanan Lorenzo Perola, pemain tengah Lassina Coulibaly dan juga penyerang iaitu Boulaye Dia sebagai langkah untuk menyelesaikan masalah kecederaan pemain yang semakin meruncing pada ketika ini. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.